Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-420 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita dapat menghayati akan kalamullah, dapat mengambil ibrah dan pengajaran daripadanya, dan yang paling penting dapat kita amalkan dan bawa dalam kehidupan. Apa khabar sahabat-sahabat semua pagi ini? Saya harap suara saya adalah jelas, video saya adalah jelas. Kita nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang ada di ruang komen. Moga-moga ukhuwah kita berkekalan. Ahlan-ahlan Zimah Don, Zai Ahmad, Jamilah Ihsan, Safia Sapian, Wan Ruhaiza, Yaya Lia, Zainab Mahmud, Fatimah, Nursiah Ismail, Kamiza Muhammad Amil, Nurhayati Yahya, Zahini Wahid, Ana Sukaimi, Ramlah Dasuki, Tuan Nur Rahim Syarif, Zahara Cik Ros, Zainab Mahmud, Gali Sprid, Ija Rahman, Laila Umar, kemudian Wan Ruhaiza, Ita Arifin, Mas Niyah, Asiyah Sulaiman, Samsarina Saifuddin, Nurazia Mukhtar, Azah Halim, dan juga Kamiza Muhammad Amil, Firda Hani, serta Nasirun Ori, Jamiah Abdul Rahman, Siti Zabidah Hasan, Murzana, Muhammad Ali, Sewiyah Atnan, Zai Ahmad, Jamaliyah Manab, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa yang sama kepada semua sahabat-sahabat yang mendoakan. Pada siri yang ke-420 ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-151 daripada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat yang ke-10. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruangan komen supaya mempermudahkan sahabat-sahabat yang baru join, yang baru bersama. Kita berada pada muka surat 151, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat yang ke-10. Terima kasih kepada yang bantu catat di ruang komen. Kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, "Thumma hakal Qur'anu janiban min madhahiri ni'amillahi ala khalqih." Pada dua ayat yang berikut, ayat yang ke-10 dan juga pada ayat yang ke-11, Al-Quran sedang menceritakan kepada kita sebahagian daripada nikmat-nikmat besar yang Allah kurniakan kepada kita. Loh, apakah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita? Pada awal-awal surah yang mana kita dah baca pada ayat yang ke-4 dan ke-5, menceritakan bagaimana Allah menurunkan azab di dunia untuk orang-orang yang ingkar. Begitu juga pada ayat yang ke-6 dan ke-7 telah menerangkan kepada kita cebisan kecil daripada azab yang Allah jadikan, yang Allah tentukan ketika mana pada hari perhitungan kelak. Lalu, adakah pada waktu itu langsung tidak ada nikmat? Maka sebenarnya banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jom kita lihat antara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita pada dua ayat ini. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca dahulu kedua ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Apakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad makkannakum fil ard." Nikmat yang pertama, firman Allah, walaqad. Wa terjemahannya adalah dan. Lam ini adalah jawapan kepada huruf qasam. Kita boleh terjemahkan sebagai demi ataupun sesungguhnya. Walaqad dan demi. Wala dan demi. Qad sesungguhnya. Walaqad dan demi sesungguhnya. Apakah nikmat yang pertama yang Allah sebut pada ayat yang ke-10 ini? Firman Allah, makkanna. Makkana datangnya daripada perkataan makkana yumakkinu tamkin, memberi makna pada waktu itu ja'alna lakum makana, kami telah tempatkan, kami telah sediakan, kami telah letakkan kum kamu. Di manakah Allah telah letakkan kita untuk kita tinggal? Fil ard, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi yang begitu indah untuk manusia. Kita baca pada banyak tempat dalam Al-Quran. Contohnya pada surah An-Naba, bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita, Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Allah menjadikan pada waktu itu gunung ganang, pada waktu itu umpama pasak, umpama paku yang menjadikan bumi tidak bergagar. Allah sebut dalam surah Al-Mulk bagaimana indahnya kami jadikan ciptaan langit, sehingga manusia tengok berkali-kali kepada langit, dia tidak akan jumpa apa-apa kekurangan. Lalu Allah ciptakan begitu indah bumi, langit. Bukan sekadar itu, bahkan kata para ulama tafsir, bagaimana bila kita baca surah Yasin, Allah ciptakan pada waktu itu sistem dan juga peredaran bintang, bulan dan matahari yang begitu sempurna. Lalu semua ini Allah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Sehingga kan Allah menyebut pada ayat ini makkanna. Apakah terjemah makkanna? Ay ja'alna lakum makana wa qarara. Kami jadikan untuk kamu tempat tinggal, tempat untuk kamu diami di dunia. Dan bukan sekadar tempat yang biasa, tempat yang manusia suka dan cinta. Sebab itu manusia punya suka dengan kehidupan dunia, sama ada dia senang ataupun pada waktu itu susah. Kebanyakan manusia pada waktu itu dia tak nak tinggalkan dunia. Tak nak tinggalkan dunia. Adakah di antara sahabat-sahabat yang mana nak tinggalkan dunia sekarang? Yang nak tinggalkan dunia, dah tak nak dah duduk dekat dunia. Pada waktu itu nak tinggalkan dunia, nak mati? Tidak. Manusia pada waktu itu kebanyakannya, adapun orang yang bersedia, maka itu Masya Allah, fabiha wa na'imat. Tetapi majoriti kebanyakannya Allah jadikan dunia itu tempat untuk menetap, tempat tinggal, dan ia dikira nikmat yang besar kerana pada waktu itu tak ada siapa yang nak tinggalkan dunia. Sama ada yang tinggal di banglo, ataupun yang tinggal di teres, ataupun semidi, ataupun yang tinggal di apartmen, ataupun yang tinggal di flat, ataupun yang tinggal di mana pun. Manusia pada waktu itu Allah jadikan dunia umpama tempat tinggal dia. Padahal dunia ini apa? Tempat singgah. Sebab itu Nabi suruh kita hidup seperti musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharib, sabda Nabi, aw abiru sabil. Hiduplah di dunia umpama musafir, umpama orang asing. Kerana dunia ni tempat singgah. Tapi tempat singgah yang mana tempat singgah yang Allah jadikan dunia ini, tempat singgah ni sebenarnya sangat best.
Manusia suka duduk kat sini. Manusia bahkan bukan sekadar suka. Banyak manusia dia lupa rumah asalnya di hari akhirat. Banyak manusia lupa kampungnya di hari akhirat. Maka ini adalah yang kita nampak daripada sudut Allah jadikan dunia ini selesa. Sangat selesa untuk semua manusia. Walaupun sebenarnya taklah selesa mana bandingkan dengan syurga. Tak selesa mana pun. Dekat dunia tak selesa mana pun. Kena buang air kecil dan besar. Kena pada waktu itu mandi. Kalau tidak berbau. Itu semua tak ada kat syurga. Pada waktu itu ada sakit. Pada waktu itu ada sedih. Dekat syurga tak ada pun. Tetapi kerana pada waktu itu manusia selesa di dunia, dia tak nak kembali ke syurga. Dia tak nak. Kalaulah manusia pada waktu itu dia nampak syurga yang sebenar, dia tahu syurga yang sebenar, nescaya semua manusia nak meninggalkan dunia. Walaupun amalan dia tak banyak, walaupun amalan dia tak seberapa. Kerana asalkan dia ada iman, dia tahu tempat pengakhirannya adalah syurga. Walaupun pada waktu itu manusia amalan dia tak banyak. Walaupun amalan dia tak banyak, kalaulah dia benar-benar nampak syurga, rumah asal dia, kalaulah tempat singgah pun dah best, kalaulah tempat sementara ni pun dah best, kalaulah tempat yang kita berada ni pun dah best, sampai tak nak tinggalkan, kalaulah manusia nampak syurga, nescaya pada waktu tu dia tak nak balik. Bukan sekadar syurga. Kalaulah apa yang Allah sediakan untuk manusia di alam barzah sekalipun, manusia tu tak nak balik ke dunia. Sebab itu Imam Syed Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ada bawakan satu riwayat dalam kitabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syarhus sudur bihali ahwalil mauta wal kubur. Satu riwayat yang mana daripada baginda Nabi SAW, orang yang beriman ketika mana dia tinggalkan dunia dan dia nampak apa yang Allah sediakan untuknya dalam kubur, di alam barzah, dia dah tak nak kembali ke dunia. Tak nak kembali. Kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dia nak kembali pun bukan kerana nak hidup ke dunia. Dia nak mati syahid lagi sekali. Kerana dia nampak betapa besarnya pada waktu itu amalan mati syahid. Amalan mati syahid. Lalu sebenarnya kita pada waktu ini kita nak hidup dekat dunia bukan kerana kita tak banyak amalan. Kerana kita tak nampak dan kita tak tahu apa yang Allah sediakan untuk kita. Kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi kebanyakan pada waktu itu kita tak nampak dengan mata. Kalaulah manusia nampak dengan mata apa yang Allah sediakan untuknya dalam kubur, belum lagi syurga, dia dah tak nak balik ke dunia. Apatah lagi kalaulah dia nampak apa yang Allah sediakan untuknya dalam syurga, daripada nikmat yang mata tak pernah nampak, daripada nikmat yang telinga tak pernah dengar, daripada nikmat yang hati tak pernah bayangkan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maka nescaya manusia tak nak duduk di dunia. Lalu sebenarnya kita duduk di dunia sebab kita tak nampak apa yang disediakan dalam barzah. Allah sembunyikan. Kita tak nampak apa yang Allah sediakan pada waktu itu di syurga. Allah sembunyikan. Tapi yang kita boleh tahu adalah kalaulah dekat tempat sementara ni pun dah best Allah buat untuk manusia, maka apatah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apatah ketika mana di syurga kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad makkannakum fil ard." Walaqad, dan demi sesungguhnya kami, antara nikmat kami ke atas manusia, dan demi sesungguhnya makkanna, kami telah menjadikan tempat tinggal, tempat menetap untuk kamu fil ard, di atas muka bumi, yang begitu selesa untuk manusia, yang pada waktu itu begitu best bagi manusia, walaupun sebenarnya ianya adalah sementara. Maka ini nikmat pertama. Ini adalah nikmat yang pertama. Lalu nikmat yang pertama, lalu hari ini kita berada satu lagi hari di dunia, sepatutnya kita bersyukur. Sebab itu bila kita bangun tidur pun kita bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi ahyana, yang menghidupkan kami selepas daripada Allah mematikan kami. Bukan sekadar Allah menjadikan untuk manusia dunia untuk tempat tinggal, untuk menetap. Firman Allah, nikmat yang kedua,
Firman Allah, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ. Firman Allah pada nikmat yang kedua. Apakah nikmat yang kedua? وَجَعَلْنَا. Wa terjemahannya adalah dan. Ja'alna terjemahannya adalah kami telah menjadikan. Lakum, la terjemahnya adalah untuk manfaat. La terjemahnya adalah untuk dalam kurungan manfaat. Waja'alna, dan kami telah menjadikan lakum untuk manfaat. Kum, kamu. Apakah yang Allah telah menjadikan? Allah telah menjadikan pada waktu itu ma'ayish. Apakah maksud ma'ayish? Ma'ayish menggambarkan pada waktu itu anwa', pelbagai jenis. Pelbagai jenis apa? Ma'ayish memberi makna cara kehidupan. Pada waktu itu jalan kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu telah menjadikan untuk kamu anwa' syatta minal mata'im wal masyarib allati tata'ayyashuna biha 'aishatan radiyah. Maka maksud daripada waja'alna lakum fiha ma'aish, waja'alna, dan kami telah menjadikan la untuk manfaat, untuk kebaikan, kum kamu, ma'aish, pelbagai jenis jalan kehidupan. Lalu sebenarnya ada pelbagai jenis jalan kehidupan untuk manusia. Ada pelbagai cara untuk manusia meneruskan kehidupan dia. Sama ada dalam bentuk makanan. Lalu ada pelbagai jenis makanan yang manusia boleh makan. Asalkan dia kena jaga. Yang haram kena tinggalkan. Yang syubhah kena tinggalkan. Yang Allah tak suka dan Rasul tak suka kena tinggalkan. Tapi ada pelbagai benda yang dia boleh makan. Daripada tumbuhan, daripada tanaman, daripada buah-buahan, daripada sayuran, daripada binatang ternakan, daripada burung yang berterbangan. Banyak benda yang dia boleh makan. Dan punya banyak benda yang boleh makan, sampai hari ni manusia dia kena berfikir dia nak makan apa. Punya banyak benda. Lalu macam contoh, pernah tak kita ada soalan, pagi ni nak sarapan apa ya? Sampai begitu sekali. Punya banyak benda yang boleh dimakan. Sampai tak tahu nak buat pilihan. Lalu itu baru daripada sudut makanan. Begitu juga jalan kehidupan yang lain. Cara untuk mencari rezeki. Lalu manusia mencari rezeki daripada pelbagai jalan. Ada yang pada waktu itu mencari rezeki daripada pekerjaan, daripada perniagaan. Pekerjaan dan perniagaan pun pada waktu itu pelbagai. Ada orang berniaga yang berkaitan dengan tanah. Ada orang yang berniaga yang berkaitan dengan tanaman. Ada orang yang berniaga pada waktu itu dengan buah fikiran. Ada orang yang berniaga pada waktu itu dengan apa pun. Batu pun boleh jadi barang yang berniaga. Mengita semula sesuatu pun boleh menjadi barang yang berniaga. Pada waktu itu, baja yang diambil daripada najis binatang sekalipun pun manusia boleh buat berniaga. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ. Lalu manusia pada waktu itu firman Allah, dan kami jadikan untuk manfaat kamu pelbagai jenis jalan kehidupan. Daripada binatang pun manusia boleh buat berniaga. Daripada pelbagai jenis kepakaran pun manusia boleh buat berniaga. Sama juga pekerjaan. Ada pelbagai jenis pekerjaan yang manusia boleh melakukan. Daripada pembinaan, daripada kebersihan, daripada apa pun. Terlalu banyak pelbagai jenis pekerjaan. Lalu ini nikmat yang kedua. Maka sebenarnya manusia itu dia boleh menjalankan kehidupan dia daripada pelbagai jenis cara kehidupan. Cuma pada waktu itu dia kena jaga apakah yang haram kena tinggalkan. Apakah yang syubhah dia kena tinggalkan. Apakah yang Allah tak suka, baginda tak suka, kena tinggalkan. Tapi ada pelbagai jenis cara kehidupan. Dan inilah yang kita nampak adalah kelebihan untuk manusia. Sebab itu manusia ini Allah berikan kepadanya pada waktu itu dia mudah untuk adapt. Dia mudah pada waktu itu untuk berubah. Dia mudah pada waktu itu untuk cari jalan kehidupan yang lain.
apabila tertutupnya satu jalan kehidupan, pada waktu itu dia mudah untuk berubah kepada cara mencari jalan kehidupan yang lain kalau dia mahu. Berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, daripada apa yang mereka makan, benda yang sama. Daripada pada waktu itu cara mereka mencari rezeki adalah benda yang sama. Tetapi manusia berbeza. Lalu ini nikmat yang kedua untuk manusia. Tapi adakah dengan dua nikmat yang sangat besar ni, bagaimana Allah menjadikan bumi seperti mana home untuk kita, home sweet home, tak ada siapa yang nak tinggalkan bumi. Semua orang pada waktu itu kalaulah nak boleh hidup sampai ratusan tahun ataupun pada usia yang panjang. Dan begitu juga cara untuk mencari jalan kehidupan. Adakah manusia benar-benar bersyukur? Adakah kita bersyukur? Adakah benar-benar kita menghargai? Kita selalu menghargai nikmat seperti dapat harta, nikmat seperti mana dapat jawatan yang baru, nikmat seperti mana mendapat pujian. Itu semua kita hargai. Tetapi adakah kita benar-benar menghargai dua nikmat ini? Allah jadikan kita dapat menetap di atas muka bumi, dan Allah jadikan untuk manfaat kita pelbagai jalan kehidupan, pelbagai jenis. Saya tambah perkataan jenis kerana dibawakan plural jamak ma'ayish, nak menunjukkan anwa' pelbagai jenis. Lalu pelbagai jenis jalan kehidupan. Adakah manusia bersyukur? Allah bagi jawapan dia. Lalu kita tak perlu jawab. Allah bagi jawapan dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, qalilam ma tashkurun. Jawapan dia adalah qalila, amat sedikit. Ma, apa-apa yang tashkurun, kamu syukurkan, sangat sedikit. Bila last kita bersyukur kita dapat hidup di atas muka bumi? Bila last kita bersyukur Allah jadikan sebenarnya sekeliling kita pelbagai jenis jalan kehidupan, dari sama ada makanan, sama ada pada waktu itu pakaian, sama ada dalam cara mencari rezeki. Bila last kita bersyukur? Kadang-kala kita lupa nak bersyukur. Kita lupa pada waktu itu nak bersyukur. Kenapa? Qalilam ma tashkurun. Allah dah bagi dah jawapan dia. Amat sedikit apa yang kamu syukurkan. Berapa banyak kita bersyukur sehari? Kita pada waktu itu pijak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita menetap di atas bumi Allah. Kita menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Kita bernaung di bawah langit Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil manfaat daripada ciptaan Allah. Kita ambil manfaat daripada matahari, maka dapatlah kita vitamin D dan sebagainya. Matahari itu kita boleh dapat vitamin. Matahari pada waktu pagi, ketika mana kita berjalan pada waktu pagi, matahari yang kita kata panas, yang kita rasa tak best, tapi daripada sinaran matahari tu kita boleh dapat vitamin, sesuatu yang bagus untuk badan kita. Bila kita bersyukur, kenapa Allah jadikan malam dengan bulan? Kenapa bukan matahari pada waktu malam? Adakah kita bersyukur? Allah jadikan bintang-bintang begitu indah dan sampai kita lupa untuk melihat kepada bintang. Adakah kita bersyukur? Allah menjadikan pokok-pokok setiap satu ada fungsinya. Adakah kita bersyukur? Allah menjadikan cacing dalam tanah ada fungsinya. Adakah pada waktu itu kita bersyukur? Allah jadikan setiap makhluk yang sama ada kita nampak manfaat ataupun tidak. Adakah kita bersyukur? Maka sebenarnya setiap sesuatu yang Allah jadikan, firman Allah, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ, dan kami jadikan pada waktu itu untuk kamu ma'ayish, pelbagai jenis jalan kehidupan. Malangnya seperti biasa, manusia itu sifatnya firman Allah, qalila, amat sedikit, ma, apa-apa yang tashkurun, kamu syukurkan. Kita tak bersyukur. Kita tak puji Allah. Pada waktu itu kita tak zahirkan pada waktu itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata para ulama tafsir, bila manusia itu tak bersyukur, apa maksud dia? Sebab Allah sebut ma tashkurun, kamu tidak bersyukur. Lalu maksudnya apa? Bal qabaluha bil juhudi wal kufran. Bahkan kamu terima nikmat-nikmat yang sangat banyak ini pada waktu itu dengan keingkaran dan maksiat.
Dengan nikmat itulah kita buat maksiat. Dengan nikmat itulah kita nak lawan Allah. Dengan nikmat itulah menjadikan kita sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlan an dzalik, dan lagi-lagilah lebih daripada itu firman Allah nikmat yang ketiga pada ayat yang ke-11. Lalu tadi dua nikmat. Firman Allah nikmat yang ketiga. Apakah nikmat yang ketiga? Wa laqad khalaqnakum. Wa dan la demi qad sesungguhnya khalaqna kami telah menciptakan kamu. Ini nikmat yang ketiga. Nikmat yang ketiga, Allah ciptakan kita manusia. Itu nikmat yang besar. Allah jadikan kita daripada tidak ada. Firman Allah pada permulaan surah Al-Insan pada ayat yang pertama. Firman Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah berlalunya satu masa ke atas manusia tersebut yang mana dia tak pernah disebutkan pun. 30 lebih tahun yang lalu tak ada orang sebut pun nama Umar Aziz. Orang tak kenal pun. Tak pernah wujud pun Umar Aziz. Tak pernah wujud. Kita tak pernah ada pun. Ataupun kalaulah contohnya kita tengok nama-nama sahabat yang berada di ruang komen beberapa puluh tahun yang lalu, kita tak pernah wujud pun. Orang tak pernah sebut pun nama kita. Kita tak pernah dikenali pun. Kita tak ada pun. Tetapi siapa yang mengadakan kita? Siapakah yang mewujudkan kita? Siapakah yang telah menciptakan kita? Dan daripada penciptaan itu berterusan, dia akan hidup daripada alam rahim, daripada alam roh kepada alam rahim, daripada alam rahim pada waktu itu ke alam ke alam dunia, daripada alam dunia ke alam barzah, kemudian ke alam mahsyar, dan sehinggalah kepada syurga ataupun neraka. Moga Allah pelihara dan jaga. Allah jadikan kita. Siapa yang menjadikan kita? Walaqad khalaqnakum, dan sesungguhnya kami yang telah menciptakan kamu. Wujudnya kita adalah nikmat besar yang ketiga. Adakah kita pernah bersyukur Allah jadikan kita? Yang kita tahu adalah kita komplain, mata saya macam ni, mulut saya begini, telinga saya macam ni, saya punya kening begini, bulu mata saya tak cantik, kepala saya besar, hidung saya tidak mancung, ketinggian saya tak best, warna kulit saya Allah jadikan tak best. Maka kita tak bersyukur. Allah jadikan kita, Allah wujudkan kita, sepatutnya kita kena bersyukur. Sepatutnya kita kena bersyukur. Tetapi sama juga macam firman Allah pada hujung ayat yang ke-10, qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit daripada kita yang bersyukur, padahal Allah dah jadikan kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang keempat. Apakah nikmat yang keempat? Summa, kemudian sawwarna, kami yang telah membentukkan kamu. Kami yang bentukkan kamu. Rupa kita ni Allah yang bentukkan. Tangan kita ini Allah yang bentukkan. Allah jadikan setiap manusia ciptaan sempurna untuk manusia tersebut. Allah jadikan begitu. Walaupun ada yang ada kekurangan, ada yang sedikit kecacatan, tapi Allah gantikan dengan kelebihan yang lain. Allah beri kepadanya nikmat yang lain. Maka daripada sini firman Allah, summa sawwarnakum, kami yang bentukkan kamu. Lalu sebenarnya adalah satu kemuliaan, satu nikmat yang besar, Allah yang bentukkan kita. Adakah kita bersyukur? Allah yang bentukkan kita. Allah bukan sekadar cipta kita, Allah bentukkan kita. Dan setiap bentuk itu berbeza daripada bentuk yang lain. Pengeluar kereta, bila pada waktu itu dah tiba pada model yang ke-10, ke-11, dia dah habis idea nak buat bentuk yang baru. Orang yang buat desain rumah, bila tiba pada model yang ke-5, ke-6, ke-10, ke-11, dia dah habis idea pada waktu tu nak buat rumah bentuk yang bagaimana. Lalu dia kembali pada waktu itu ubah sana sedikit dan sebagainya. Tetapi manusia, tak ada manusia yang sama. Sama ada fizikal dia ataupun pada waktu itu tingkah laku peribadi dia. Berbeza setiap manusia. Kenapa? Sebab Allah yang bentukkan. Dan Allah bentuk manusia daripada apa? Daripada satu benda yang susah nak dibentuk, iaitu daripada tanah. Allah jadikan kita daripada tanah.
daripada tanah yang asalnya biasa, daripada tanah yang asalnya tak ada apa-apa, Allah muliakan kita. Maka nikmat yang keempat adalah thumma sawwarnakum. Adakah kita bersyukur? Kami yang telah membentukkan kamu, ataupun kita habiskan usia kita dengan pada waktu itu kita tak bersyukur dengan nikmat Allah. Semua kurang. Saya nak menjadi seperti itu. Warna kulit saya nak begini. Hidung saya nak mancung. Mata saya nak besar. Kening saya nak begini. Bulu mata saya nak begini. Rambut saya nak begini. Semua pada waktu itu kita menzahirkan rasa tak bersyukur. Ini nikmat yang keempat. Muhasabah untuk kita. Bagaimanakah pada waktu itu kita nampak keempat-empat nikmat ini? Nikmat yang kelima. Nikmat yang kelima adalah Allah muliakan kita semenjak daripada Nabi Adam, moyang kita, pada waktu itu dengan Allah perintahkan malaikat untuk sujud padanya. Lalu batuk tu sebenarnya isyarat masa dah habis. Lalu dia suruh batuk. Sebab saya pun tengok masa dah cukup 30 minit. Lalu nikmat yang kelima, kemuliaan, kita akan sambung esok. Summa kulna, kita akan sambung esok. Kita sempat baca 4 nikmat ini. Adakah kita bersyukur? Moga-moga kita menjadi daripada kalangan orang yang sedikit tadi, yang mana sedikitlah orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung nikmat yang kelima, iaitu bagaimana Allah muliakan kita. Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi. Mudah-mudahan adanya manfaat daripada pertemuan kita. Moga Allah balas kebaikan sahabat-sahabat dengan sebaik-baik ganjaran. Mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua. Esok tak ada hayati Quran. Esok hari Khamis tidak ada hayati Quran sebab esok saya ada di program Tanyalah Ustaz. Namun jemput sahabat-sahabat untuk bersama bantu sebar luas dan kongsikan. Esok saya ada di program Tanyalah Ustaz. Maka mohon doa sahabat-sahabat untuk saya. Moga Allah permudahkan semuanya insya-Allah. Terima kasih semua.